Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Bagi tuan imam, tuan-tuan, puan-puan masjid, ahli-ahli jawatan Qasa Qaryah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summal hamdulillah, summal hamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan keizinan yang diberikan pada malam ni bertemu lagi dalam siri kuliah bulanan kita. Dan seperti biasa kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberikan beberapa nikmat yang besar kepada kita, iaitu nikmatul Islam wa nikmatul iman, nikmatul sihah wa nikmatul faragh. Ini antara nikmat-nikmat yang perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya nikmat yang berkaitan dengan Islam dan iman, dan nikmat yang berkaitan dengan sehat dan kelapangan dalam hidup. Ramai orang yang bila berada dalam sehat, dia kurang mensyukuri akan nikmat sehat tersebut. Contoh paling senang lah, kita nak tahu sehat tu istimewa ataupun tidak. Kita masuk bilik ayak, tiba-tiba tak boleh buang ayak kecil. Tak boleh buang ayak kecil. Tiap-tiap malam 3-4 kali mangkit, clear. Mangkit-mangkit malam tu, teran-teran tak keluar. Dia pergi mana tu? Telefon ambulan main ambil. Di hospital, doktor kata yang ni kena jolok raya, kena buat macam-macam, baru ayak boleh keluar. Tanya pula doktor, agak-agak sakit tak? Doktor kata buat dululah. Baru dia tahu kata nikmat sihat. Yang boleh mangkit pi bilik ayak 3-4 kali semalam, dia tak bersyukur. Itu baru nikmat yang boleh buang ayak kecil. Nikmat boleh makan, nikmat boleh telan makanan. Duk minggu dalam mulut tak boleh telan. Tak boleh telan. Kacau juga tu. Pasal apa? Itu nikmat. Maksudnya sihat ni satu nikmat yang besar. Dan kita ni bila berada dalam nikmat, itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, qalilan, dengan sebutan perkataan kalimah qalilan. Sikit sangat hamba Allah yang boleh bersyukur. Tapi kalau bersabar, ramai orang yang boleh bersabar. Tapi bersyukur, tak ramai yang boleh bersyukur. Maka sebab itulah hargailah nikmat sihat yang kita ada. Gunakan sebaik mungkin sihat tersebut. Macam itulah masa lapang. Manfaatkanlah masa lapang kita dengan perkara-perkara yang mentaqarrubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita belum tahu bila kita akan sibuk. Belum tahu bila kita akan sakit. Manfaatkan nikmat itu. Bila sampai di penghujung nyawa kita, baru kita tahu pentingnya sihat dan juga lapang. Dan bila sampai penghujung nyawa, takhirnya, apa kita perlu buat? Satu hadis Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqulu, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Nabi SAW, Aisyah sebutkan, Nabi bila berada di penghujung nyawa, yang kita pasti akan sampai kesemuanya di situ. Cuma tak tahu bila, cepat atau lambat. Dalam keadaan mana pun kita tak tahu. Yang kita akan sampai di penghujung usia umur kita, ajal kita.
Yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal maut kamu tidak dipercepat walau 1 saat atau diperlewat walau 1 saat. Dan pengalaman kita untuk menghadapi yang disebutkan ajal itu sebenarnya dia tak akan berulang. Pengalaman yang kita akan lalui itu nama dia pengalaman pertama dan terakhir. Dia tak macam kita terantuk dinding 3-4 hari terantuk pula. Lupa lepas tu seminggu terantuk pula. Bendui rumah ke, alang rumah ke, kita 8 kaki punya tinggi, alang tu 7 kaki. Pung pagi. Lupa dah sebulan terantuk pula. Itu pengalaman terantuk alang, tersepak bendui. Tahu dah bendui rumah kita duk sepak juga. Pengalaman sepak tu banyak kali lah. Tama-tama kalau kaki cekam, boy. Tang tu juga nak sepak. Ada tuan-tuan pengalaman kaki cekam. Duk saya saja pegang cuma tu. Pengalaman kaki cekam tu dulu-dulu lah zaman budak-budak dulu lah. Tua jarang tadi budak-budak. Ayah dia kata jom kita pergi berubat. Tak mau ayah. Awak? Sonok kita ada ni. Nak tidur senang. Tapi nak belaga tang mana pun kaki tu. Kawan nak pijak pun cekam tu. Kan? Nak jatuh apa ketui bata ke ayak mineral ke atas cekam tu. Dia tak pergi tang lagi. Cekam belah kiri, tang kiri tu. Pengalaman kita sepak bendui memang boleh berlaku dan berulang. Tapi mati ni pengalaman pertama dan terakhir. Tak ada orang yang boleh cerita balik pengalaman dia. Hang mati dulu macam mana? Aku nak cerita kat hang orang mati ni macam ni. Tak boleh. Mati habis. Tak boleh cerita dah. Tapi Nabi bagi tahu kat kita. Dan Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu kepada kita apa yang Nabi sebut. Di penghujung nyawa Nabi, sewaktu mustanidun ilayya, dia bersandar kepada Aisyah. Nabi bersandar kepada Aisyah. Maka disitulah apa yang Nabi sebut. Yang ni pengajaran kita. Yang ni litaqtadiya bihi, untuk kita ikut Nabi. Pada duduk atas kaki, duduk relax, mata pun duduk tengok atas, tengok bawah. Duduk seorang-seorang nak buat apa? Nak zikir-zikir pun, dia kata cemuih dah. Boleh jadi cemuih tu. Dia kata tak larat dah. Apa hak Nabi buat? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, sewaktu Nabi sandarkan badannya ke Aisyah, maka waktu tu Nabi kata apa? Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiq. 3 kalimah. 3 kalimah, 3 perkara yang Nabi sebut. Ya Allah, ampunkan aku, rahmatkan aku, dan temukan aku dengan ar-rafiq. Al-Anbiya salawatullahi alaihim hina yahdrum al-maut. Para nabi ni sebenarnya mereka bila nak sampai ajal maut mereka, yu'amaluna bi tariqatin takhtalifu an mu'amalati baqiyatil bashar. Tak sama macam kita. Tak sama macam kita. Fa innahum yukhayyaruna baina ayyamutu wa baina ayyabqu ala zahril hayat. Para nabi ni bila sampai hujung ajal mereka diberi pilihan. Nak mati ke nak teruskan hidup lagi. Itu yang kata para nabi. Mereka tak macam kita. Diberi pilihan. Sebab apa? Mereka itu takhtalifu an mu'amalati baqiyatil bashar. Tapi kita kalau sampai ajal maut tak boleh pilih dah. Kalau malaikat duk mai tanya lagu tu, mana boleh lagi? Anak aku siapa nak jaga? Kan? Tanah aku siapa nak pergi jurih pokok-pokok? Lembu kerbau siapa nak pergi makan? Duk fikir banyak lagi tu. Pasal apa? Tak boleh mati lagi dah. Tapi al-anbiya yukhayyaruna. Mereka diberi pilihan. Dari hadis ni yang sebut, kata Aisyah, sami'tu Rasulullah SAW wa huwa fi mardil mautihi wa kana sallallahu alaihi wasallam mustanidan ila sadriha, di dada Aisyah, kama fi riwayatin 'inda al-Bukhari yaqulu Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Apa Nabi kata di hujung-hujung ajal sakit maut matinya itu? Wa fi riwayatin ukhra fi sahihaini ziyadatul al-a'la wa su'aluhu sallallahu alaihi wasallam al-maghfirah war rahmah ma'a kaunihi maghfuran lahu imma ala sabilit tawadhu ijlalan wa ta'ziman li rabbih.
Mana Nabi ni bila minta ampun pada Allah. Sedangkan Nabi ni liyaghfirallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Dosa Nabi yang dulu dan yang kemudian diampunkan oleh Allah. Nabi sebut itu atas dasar tawadhu. Sifat merendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw ala sabil ta'lim li ummati litaqtadiya bihi. Ataupun sebenarnya Nabi ajak kita supaya umatnya sentiasa ikut apa Nabi buat. Bila hujung ajal kesakitan maut kita, sebenarnya Nabi nak ajak kita. Walaupun Nabi dah tidak ada dosa bagi dia. Dan maksud ar-rafiqul a'la alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa qila al-jannah. Wa qila al-anbiya alladhina yaskuruna 'ala indiyyin. Yang pertama Nabi minta ampun, yang kedua Nabi minta rahmat, yang ketiga Nabi minta bertemu dengan para nabi-nabi yang terdahulu, syuhada dan soleh. Dan ada yang disebutkan dalam tafsir hadis ini, iaitu Nabi nak masuk syurga. Jadi kalau kita di hujung ajal maut, maradul maut, sakit yang nak mati, apa yang kita nak dan perlu untuk kita berdoa, ya Allah ampunkan aku, kasihkan sayang aku, dan masukkan aku ke syurga. Ini 3 kalimah. Kan? Nak berzikir tak apa, nak tasbih tak apa, la ilaha illallah tahlil tak apa, tapi jangan lupa ini doa litaqtadiya bihi. Nabi nak ajak, ini perbuatan Nabi. Pasal apa perlunya keampunan Allah dan rahmat Allah? Karena dua ini sebab yang utama masuknya kita dalam syurga. Keampunan Allah, rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah, wala ana, termasuk aku. Ada dua penyebab ini, keampunan dan rahmat, itulah pintu syurga untuk kamu. Anak kuncinya kamu pegang. Ibarat macam tu. Sampai hujung hayat Nabi pun Nabi minta doa yang macam tu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Itu sebagai mukadimah kepada tajuk kita pada malam ni. Jadi kita teruskan kepada kitab kita, qala al-musannifur rahimallahu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain, iaitu kita masih lagi dalam bab dalam kitab Matlul Badrain, jilid yang pertama. Pada perjumpaan yang sebelum ni kita dah sebut tentang perkara yang boleh membatalkan wudu, iaitu sampai kepada muka surat 57, iaitu menyentuh akan kemaluan manusia dengan tapak tangannya, iaitu qubul, walaupun yang sudah dikerat selagi ianya dinamakan qubul dan dubur. Walaupun yang sudah dikerat, mesin rumput putih dua, tinggal sekerat, kan? Selagi ianya dinamakan qubul dan belakangnya dubur. Okey, yang tu kita dah huraikan pada perjumpaan yang sebelum ni. Banyak yang kita sebut. Okey, seterusnya kita masuk pada bab yang itu yang berkaitan dengan istinja. Bab qubul dan dubur kita dah sebut pada perjumpaan, menyentuh akan halaqah, duburnya anak Adam, dimaksud dengan tapak tangan dengan semua perut anak jari, tidak batal wuduk jika menyentuh dengan tepi tapak tangan atau semua kepala anak jari atau di antara anak jari sudah ditekan sedikit. Maksudnya kita sebut yang membatalkan wuduk dengan tapak tangan. Tapak tangan. Kalau belakang, tak batal. Dia pun tanya, kalau kau tu sedang kencing, dia pegang belakang tangan, batal tak wuduk dia? Dia sedang buang air kecil, tapi dia pegang dengan cara belakang, bukan depan. Yang batalkan wuduk ialah pegang depan. Tapi dia sedang kencing, dia belakang, tapak tangan. Dia pegang alat dia. Batal tak? Tak batal? Oh, kencing tu batal lah. Ingat tidur lah. Kencing tu batal, tapi hak pegang tu tak batal. Tapi sebab dia kencing. Kan? Tuan-tuan nak garu. Tungau duduk tang tu pula dah. Yang kata tungau ni pun. Tungau ni dia suka tempat yang elok-elok belakang. Macam cekenik lah. Gatai jadi kita pun tengah-tengah buang air kecil, gatai. Kita pun pegang kot belakang. Ustaz kata tak batal. Betul ya, tak batal kalau kita pegang kot belakang. Tapi hak kencing tu batal lah. Dia lupa kata dia kencing. Jadi hukumnya adalah
membatalkan wuduknya itu. Okey, kita dah sebut panjang dah itu kaitan dengan hukum. Seterusnya istinja. Hukum istinja. Al-istinja, apa hukum istinja? Istinja itu adalah wajib daripada tiap-tiap najis yang keluar daripada kubul atau dubur. Seperti kencingnya, tahinya dan sebagainya. Walaupun jarang berlaku seperti darah, wadi dan seumpamanya. Jadi istinja itu ialah menghilangkan najis atau mengurangkannya daripada tempat keluar kencing ataupun air besar. Jadi perkataan istinja diambil daripada perkataan an-najah, iaitu selamat dan terhindar daripada penyakit, atau diambil daripada perkataan an-najwah, iaitu tanah yang tinggi, ataupun daripada perkataan an-najw, iaitu sesuatu yang keluar daripada dubur. Ia dimakan dengan istinja di sisi syarak kerana orang yang beristinja berusaha untuk melepaskan dirinya daripada sesuatu yang menyakitkan. Pada kebiasaannya, ia dilakukan tempat yang tertutup seperti belakang tanah yang tinggi dan seumpamanya. Jadi makna istinja ni makna apa? Istinja itu yang bermaksud benda yang keluar daripada kubul atau dubur. Daripada kubul atau jubur. Kubul ni yang depan. Kubul yang depan. Dubur yang belakang. Kubul yang depan, dubur yang belakang. Orang Kedah panggil jubuk lah no. Pungkuk dia lah. Melalui pungkuk ataupun jubuk, itu nama dia dubur. Min duburiha, min duburihi, daripada arah belakang. Dubur. Kubul daripada arah depan. Daripada arah kubul, iaitu arah yang depan. Maka disebabkan perkataan itu, apa makna istinja daripada perkataan an-najah. Najah ni makna apa? Najah itu maknanya ialah terhindarnya daripada penyakit. Sebab itu kita berjaya daripada penyakit. Kita boleh buang air kecil, kita boleh buang air besar, sebenarnya dia terhindar daripada penyakit. Tuan-tuan pergi cari tengok orang yang tak boleh buang air kecil seminggu, air besar seminggu. Allah tuan-tuan. Dia buang-buang lagi 2 timba, penuh. Timba kecil lah. Hak belakang pun kalau buang berdengung. Kan? Kalau duduk dalam taman, separuh taman duduk kosong main mana ni. Rupanya kawan 2 minggu tak boleh. Tu yang dia duduk makan apa, fiber tak fiber bagi buang usus kita. Pasal apa? Sihat. Tu orang yang boleh kentut tu, bukan buang air besar lagi, kentut pun sihat dah. Tuan-tuan tekan kentut tak keluar. Kan? Kentut pula kalau sikit tak ni, dia kena keluar hak kita duduk sedap tu. Orang sebelah kata ambil keliar atau tu, dia kata keliar. Kan? Dia kata cara bunyi tu serobong kapal pun lari. Kan? Tapi kita lega dah. Sebab an-najah, istinja itu adalah perkataan yang menunjukkan kita sebenarnya terselamat, terhindar daripada penyakit. Terhindar daripada penyakit. Yang duduk dalam kita ni penyakit ni. Kan? Dia masuk di atas, dia keluar ke bawah. Kalau masuk tak boleh keluar, itu yang penyakit. Sistem dia tak sempurna. Kan? Sistem tak sempurna. Macam air dalam badan. Begitu juga. Maka istinja tu, kita buat sesuatu yang mana menghilangkan penyakit yang keluar daripada arah depan dan belakang. Lepas tu Nabi ajak kita. Lepas keluar daripada bilik air, doa. Alhamdulillahillazi azhaba annil adha wa'afani. Syukur padamu ya Allah, yang telah menghilangkan segala jenis penyakit yang menyakitkan aku. Menyakitkan aku. Hanya orang yang biasa sakit, yang macam tu dia boleh rasa. Kalau boleh ustaz tak maulah duk jolok tu Allah. Doktor hospital tahu orang kerja depa. Main duk pegang elok nak jolok. Pegang nak elok. Tu dia. Jolok bukan tolong sampai dalam tu. Puas angin bagi kembang ni.
Masuk dalam mu. Kan? Oh, sakit. Oh. Sakit. Sebab tu dari segi kaedah kita, orang yang dimasukkan paip melalui saluran kencing, bila dia pakai beg ayak kencing, dia nak semayang, tak perlu cabut paip tu. Boleh terus semayang. Ambil yang semayang macam biasa, walaupun paip tu bersambung dengan saluran kencing. Tuan-tuan bayang kalau cabut sehari 5 kali. Lepas tu masuk pula sehari 5 kali. Saya tak tahu nak kata. Loose apa lah. Kan? Sak jolok, sak tarik. Lagi lerok jolok pula, tarik pula. Asak maghrib jolok, tarik. Tak ada kerja lain. Kena 3 hari, demam korok. Kembang habis. Sebab tu dalam agama, dimudahkan. Walaupun nampak ayam kencing dalam beg dia tu. Dalam beg dia pakai tu nampak ayam kencing tu keluar. Keluar buih. Macam itulah saluran najis. Ayam besar. Pakai beg tu. Nampak keluar kuningnya. Nampak. Boleh pakai dan tak perlu buang waktu semayang. Cuma kalau kita ada beg lagu tu, kalau pakai baju Melayu tak dalam lah. Jangan tak di luar pula. Tak luar pada kain pelikat tu. Oh, kawan tengok, oi sakan kuning ni. Dia kata, mana batai? Memanglah tak batai. Tapi kawan hat belah tu. Bukan dekat kelayak ini. Kan? Boleh terkeluar muntah. Oh. Kan? Jadi hat tu hukumnya sah. Pasal tak memudaratkan kita. Dan dia kira saluran itu datangnya daripada dalam. Undi kencing. Kan? Tak perlu. Tak perlu cabut paip yang masuk. Tak perlu masuk, tak perlu buang paip yang sambung kepada saluran najis. Tak perlu. Tapi kalau pakai pampers, yang tu wajib buang. Pampers wajib buang. Nak istinja ni. Kan? Pampers wajib buang, cuci dulu. Cuci dulu. Baru boleh sembahyang. Itu dalam keadaan istinja. Kalau jenis paip masuk dalam paip masuk dalam paip, tak payah cabut paip daripada paip. Kalau sehari 5 kali cabut paip, batu masuk pula dalam kepala paip, 3 hari saya kata demam korok. Tengok-tengok paip jadi belain lah paip tu pun. Penin lah dia, sak jolok, sak keluar, sak jolok, sak keluar. Paip tu pun jadi penin. Kan dia nak pulai. Maka di situ istinjaknya tak perlu dicabut dan dibuang. Tapi kalau hak biasa ni, sebab tu kita sebut alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Syukur padamu ya Allah yang telah menghilangkan segala jenis penyakit. Azhaba annil aza. Penyakit tu yang kita buang hampai-hampai semua penyakit belaka. Kan? Wa afani, menyihatkan kita, afiat. Bahkan afiat ni dari segi kaedah makna lebih daripada sihat. Sehat sekadar biasa. Afiat ni terhindar daripada semua jenis bala. Yang disebabkan oleh tak boleh buang air kecil, yang tak boleh buang air besar. Itu wa'afani. Mana istinja tu mana apa? Maknanya telah berjaya, selamat, terhindar daripada penyakit yang diambil daripada perkataan yang an-najah. Okey. Dinamakan istinja itu di sisi syarak kerana orang yang beristinja berusaha untuk melepaskan dirinya daripada sesuatu yang menyakitkan. Nama istinja, dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang tidak sakit. Dia berusaha istinja. Istinja. Asal naja. Istinja dia berusaha. Berusaha untuk menghindarkan diri daripada penyakit. Maka sebab itulah istinja itu adalah wajib. Ad-darar yuzal. Benda yang boleh menyebabkan kita penyakit ni tuan-tuan, kita kena hindarkan. Ad-darar yuzal. Benda yang boleh menyebabkan kita penyakit, kena hindarkan. Benda yang memudaratkan tubuh badan kita, wajib kita hindarkan. Contoh arak. Kenapa arak itu hukumnya haram? Kerana arak itu boleh menyebabkan berlakunya mudarat.
pada tubuh badan kita. Bukan dekat kita, orang lain. Naik kereta kena 3 cawan, kita hala pi, dia pun hala mai. Satu hala punya jalan, dia jadi macam 2 hala. Hak kita 1 hala, dia 2 hala. Tak ketahuan hala lepas tu. Leboh kita tahu hala mana hak tu. Kan? Jadi maknanya dari segi orang yang kena arak dia mabuk. Dia ingat jalan dia, kita jalan kita. Tapi kalau dalam keadaan begitu kena tengoklah. Dia lori, tangki tu. Kita kereta kancil. Kita kata ni jalan aku. Kawan mabuk. Aku tetap dengan jalan aku. Itu dalam agama kita pun kena tengok. Walaupun itu jalan kita. Tapi hak mai tu lori tangki. Tangki minyak. Yang brek pun kadang-kadang tak makan. Lepas tu kita ni naik kereta kenderaan ni, kita beringat orang tua-tua pesan. Lori ke bas ni, kita jangan duduk dekat dengan dia. Belakang dia pun bahaya, depan dia pun bahaya. Dia brek, dia yang duk jadi aksiden tu, kebanyakan dia, saya ada kawan ramai juga yang duk jual lebar lori tu. Kalau mereka kali tak main dia punya brek, mereka kena standby dah brek. 1 kilometer tu brek selesa kena duk pegang. Sebab apa? Dia bila baru nak brek, dia suruh. Dia kena main dah. Baru dia boleh berhenti. Brek angin tu dia bunyi sereh-sereh. Sebab tu bahaya. Naik bukit, turun bukit lagi bahaya. Jangan duduk depan dia. Kita sangka tak apa, kita potong dia. Dia nak potong kita, biar dia potong. Tu kan. Macam jalan pergi Terengganu lepas tu, tuan-tuan. Saya banyak kali dah duduk pergi. Tu dia lori ikut kita kadang laju. Kita pergi lari tepi, parking terus. Bagi dia lepas. Bahaya. Lori. Tapi kalau kita kata, ini jalan aku. Dia main kot tu, dia silap. Sebab apa? Jalan dia sebelah sana. Tu orang tok wan saya lah dulu, arwah lah. Dia kata, hang hidup ni kena tengok lorat. Lorat apa? Lorat jalan. Saya tak apa faham lagi lorat jalan. Walaupun kadang-kadang kita betul, tapi tak mesti kita kena betulkan kata kita itu betul pada waktu yang tak betul. Waktu tu tak betul dah nak kata kita betul, walaupun kita betul. Jalan yang betul. Kita memang belah kiri, aku betul. Hang tak betul hang. Aku tak kira, aku tetap betul walaupun aku memang duduk sini betul, hang yang tak betul. Tapi kawan lori tangki. Kan? Sama-sama yang tak betul itu apa? Bahaya. Orang yang kena arak semua, dia bukan kira jalan, dia jalan orang. Dia kira maka di situ Islam kata ad-darar yuzal. Benda yang boleh memudaratkan hendaklah dihilangkan. Benda yang memudaratkan hendaklah dihilangkan. Sebab itu kalau kita nak buang air kecil, nak buang air besar, jangan duk tahan. Bila tanya hospital, doktor, saya ni jenis tahan kencing. Tak ada 3 bulan dia main macam-macam penyakit. Jangan duk tahan. Kan? Malulah. Duk kerap sangat pergi bilik air. Malu apa dah kencing mana? Di mana? Orang kemang tambah tengah malam. Saat-saat bini mangkit. Tak ada lain lelaki mangkit pula. Dua-dua kencing mana? Dua-dua ada kilang. Kecil-kecilan lah. Ambil Pak Hamzat, aku nak pejam hang pula mangkit. Tak ada nak pejam, dia mangkit pula. Katalah tuan-tuan tak ada betul. Tuan-tuan semua okey. Kan, tak ada masalah. Main musim hujan macam ni kadang jadi lagu tu. Dia kira nak bertukar dia punya apa? Shift. Hang mangkit, hang tidur. Aku mangkit, hang tidur. Dia berulang-ulang lah. Sebenarnya itu satu benda yang baik juga. Syukur. Di samping kita dapat manfaatkan waktu kita bangun tadi. Yang saya pernah sebut dulu. Orang yang bangun pada waktu malam, Nabi kata apa? Bacalah 10 ayat Quran. Walaupun tanpa semayang. Ulama hadis kata apa? Tanpa semayang pun boleh baca 10 ayat Quran. Yang paling baik, qama minal lais, bangun pada waktu malam, dia semayang, dalam semayang dia baca 10 ayat Quran. Bisya'ashri ayatin minal Quran. Itu bagus. Tapi kalau dia tak mau semayang pun, tak ambil semayang pun tak ambil, baca 10 ayat. Banyak daripada kelebihan. Allah Ta'ala jaga dia daripada jadi manusia yang lalai dia pada Allah Ta'ala. Itu kelebihan bangun malam. Bukan mangkit kencing dia. Mangkit baca Quran. Mahanya aku kencing saja ke? Setiap kali mangkit 10 ayat. Mau 3 kali? Tak boleh 30 lah malam tu. Ui, senang dia kata begitu no.
Pak Hang baca apa? Aku baca Yasin, surah yang aku dah hafal. Ui, Pak Hang bila hafal sampai habis? Tu ya lah ingat pun. Hak mana? Hak depan tu. Yasin. Berulang tu ya. Tak apa. 3 kali makin 30 Yasin. Aku dah habis baca Yasin malam ni 30 kali. Oi. Boleh tak? Boleh. Dia satu ayat juga. Nabi kata 10 ayat. Jadi ulang 10 kali, settle. Mangkit pula kencing. Ulang lagi 10. Malam tu 3 kali mangkit 30. Oh, kalau begitu bagus. Ustaznya mangkit tengah malam kencing. Bagus. Jangan duk tahan. Tahan tu mangkit-mangkit bagi esok. Berenang atas kereta tu. Kalau ayat kencing budak-budak boleh tahan. Ayat orang tua. Macam-macam dia punya bau. Dengan petai, dengan jeri semua dah tu. Sebenarnya jangan kita tahan sebab dia benda yang menyakitkan. Maka hukumnya wajib. Al-darar yuzal. Benda yang boleh mudaratkan kita wajib untuk dihilangkan. Dan contohnya yang keluar pada kubur atau dubur seperti kencingnya, tahiknya, najisnya dan sebagainya. Walaupun jarang berlaku seperti darah. Kencing yang keluar darah. Kencing keluar darah. Ada orang yang kencing keluar darah. Mungkin buah pinggang dia, kita tak tahu. Jadi dia adalah simptom dia semua tu. Kencing keluar darah. Saya kencing tak keluar yang kencing tapi keluar darah. Darah pun dikira benda yang perlu disucikan. Wadi. Wadi ini air yang keluar daripada alat kemaluan kita yang disebabkan oleh keletihan dan sebagainya lah. Air wadi. Dia bukan air mani, bukan air kencing. Air wadi dan seumpamanya. Jadi alat-alat untuk kita beristinja. Alat yang kita boleh untuk istinja ialah air atau batu atau sesuatu yang keras lagi suci dan dapat menghilangkan najis dengan syarat ianya bukan yang dihormati. Itu yang dihormati. Maknanya air atau batu atau sesuatu yang keras lagi suci dan dapat menghilangkan najis dengan syarat ianya bukan bahan yang dihormati. Baru ni ada orang tanya, tisu ni boleh tak kita buat istinja? Tisu. Kalau pergi negeri orang putih ni kebanyakan bilik air mereka tak ada air. Tuan-tuan pergi dah negeri orang putih, turun-turun bilik air ni, masuk-masuk bilik air tu, memang tak ada air. Tisu ada. Tempat kita kalau masuk bilik air, Allah, kuning, berlumut. Orang kata ni awak bilik air macam ni. Ni baru bilik air. Awaknya. Pasal bilik air itu ialah bilik yang berair. Tu yang air lili ni kan. Bilik air kita lah. Ni contoh lah. Di tempat-tempat orang putih kalau tuan-tuan pergi, banyak yang kita di airport contoh. Yang tak ada tu kita banyak orang yang dia seperti biasa travel, dia akan buat botol botol kosong ya. Botol air tak boleh. Duduk atas terbang ada botol kosong. Turun tak lagi, dia akan pergi dekat pipe air, dia masuk, lepas tu kita masuk. Tandas dia pun ada air kita. Orang kita ni lagi tak ada air ni macam tak boleh pergi. Dia rasa sergai je mana ada. Gunakan tisu boleh ke tak? Okey, gunakan tisu hukumnya boleh. Dengan syarat tisu itu tidak dibasahkan. Penting. Tisu boleh guna tapi jangan bagi basah. Kalau tuan-tuan bagi tisu basah, maknanya najis itu akan meleleh, melekat bidang lain. Kita kadang-kadang buah ayak kan? Biasa buat? Biasa. Biasa buat. Kadang-kadang kita buah ayak, baru syok lap kan? Sebenarnya bila lap dengan ayak tu, najis tu dah bidang lain. Istinja tu tak boleh pasal dia kembang. Asal kita buang tu, dia keluar elok dah. Tapi kena tisu, dia boleh. Tapi kena buat ayak, dia kembang. Kembang tu dia melekat di celah-celah tu. Sebab tu kalau guna tisu, gunakan tisu. Kan, calit lah. Calit. Walaupun kita tak puas lah no. Calit ni, bukan macam kami duk calit ni. Celup ayak sikit, baru calit. Hak tu yang tak boleh. Orang guna tisu calit ayak, pasal apa tak boleh? Pasal dia kembang.
Bila kembang tu, najis tu dia akan pergi tang lain. Dia elok dah tisu tu. Tisu yang kering. Tisu tu boleh. Tisu boleh digunakan untuk istinja. Okey. Jadi alat beristinja itu air, batu atau sesuatu yang keras, lagi suci dan dapat menghilangkan najis dengan syarat ianya bukan benda yang dihormati. Maksud bukan benda yang dihormati itu ialah dia bukan jenis makanan. Roti. Roti apa kita duk makan buah pelantau tu? Gardenia. Expired dah 2 hari, tengok elok lagi, tak dalam bilik ayak. Kan? Jadi kita pun, kena hari tu cirit pula, rak, dia keluar elok. Lepas tu tak balik atas tu. Bini masuk-masuk, apa aku tinggal ni dengan margarine semua dah ni. Bahaya tau. Jangan buat aku tu. Dia pun tengok, mentor ni lah, bawa masuk hari-hari ni, buah margarine, dia tak makan. Jadi bini masuk-masuk, tarik-tarik, ngap-ngap, jalan. Dia tengok dengan biji cabai semua dah ni, siap dah. Margarine apa ni? Kan? Contoh. Jangan buat aku tu, no. Jangan buat aku tu. Sebab tu kita tempat makanan, kalau tak boleh makan dan sebagainya, jangan letak tempat dia. Buang terus. Macam botol mineral lah. Tuan-tuan nak buah petrol kan, nak buah apa kah? Tuan-tuan kena ingat, botol ni adalah botol untuk air mineral. Tuan-tuan buah petrol, buah apa? Buah minyak gas kah? Tak di depan rumah. Tengok-tengok, cucu balik main, dia kata air apa ni elok ni? Botol mineral. Ini bahaya. Kan? Orang dulu lagi bahaya. Cuka getah. Buah dalam botol lemonade apa semua tu. Orang panggil ayak apa? Lemonade ke ayak apa? Botol hat tu lah. Kupang 15 duit tu. Lemonade tu. Cukup bahaya. Sebab tu kita bila ada bekas yang tertentu untuk benda yang tertentu, pastikan benda hak jenis lagu tu saja. Dia boleh mudarat tu. Anak cucu balik tengok, ayak apa ni? Ni mesti special ni, buka-buka zuk keluar wak. Ni bahaya. Ni yang duk jadi banyak lagu tu. Bekas makanan, pastikan jangan buh benda yang tak boleh makan. Atau benda yang dah expired, benda yang dah luput tarikh, jangan duk buat buah margarine dengan cabai semua. Nah, yang bini dia tengok-tengok jenis bini, kadang-kadang orang tua-tua je kita, dia sayang benda. Dalam store tu patutnya clear dah, tapi sayang. Macam nak guna balik lah apa semua. Dia budak-budak lah tak ada dah. Kadang tak expired lagi, lepas tu nampak dah. Tengok kemek sikit ya. Kita kemek pun bagi ni balik. Orang dulu dia sayang benda, pasal apa? Nak dapat payah. Budak-budak lah ni dapat senang. Dia kira aku tu ya. Kan, camcor tu bengkok sikit ya. Kalau kita dulu, kepok bagi sama balik, dia tak ada, bengkok buang. Bengkok buang. Garpu ada 4 mata. 1 mata tu masuk dalam sikit. Buang. Kita kepok bagi sama balik, bukan ada apa pun garpu ya. Tu contoh. Kan? Tu yang store penuh. Barang-barang antik. Apa? Jadi, maknanya, tisu itu boleh, dan benda yang dapat menghilangkan najis dengan syarat ianya bukan bahan yang dihormati. Okey, dalam kitab ni dia tak sebut hukum. Apa hukum kita niat untuk beristinja? Masa kita basuh tu kita niat, saja aku istinja kerana Allah Ta'ala. Kan? Maka di situ dan kitab hadis Arba'in, bukan kitab ni lah, dia kata apa? Tidak disunatkan. Tak sebut, tak disunatkan. Macam kita mula semayang lah, nak takbiratul ihram tu, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu tak disunatkan. Kan? Kadang kita baca juga, baca tak salah lah, tapi tak disunatkan. Kan? Sebab apa tak disunatkan, tak disuruh? Sebab Aisyah nak bila air dah Caun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya? Ya no? Okey.
Sebab apa? Istinja ni, dia mau tak mau, dia bab menghilangkan najis. Mau tak mau tetap kita akan buat benda tadi. Mau tak mau istinja ni tetap kita akan buat. Tak ada orang yang lepas buang air kecil, buang air besar, dia pergi minum kopi relax ya. Kawan dia kata, sebelum hamai tak ada bau apa, tapi hamai ni pelik ni. Dia kata, aku cirit tadi, awaknya tak basuh lagi dah. Pasal apa? Salah aku minum air tu. Tak ada. Dia benda ni automatik, orang takkan simpan. Buat bekai tak ada buat bekai. Bekai minum kopi 2 cawan relax, kena rokok sebatang dia kata. Ni bila nak pergi buang basuh ni, tak kira aku relax dulu, kering mu basuh. Tak ada. Sebab itu dia bab menghilangkan ni, dia tak ada benda yang disebutkan sunat untuk kita baca doa. Tak disunat baca doa. Doa untuk kita menghilangkan najis tadi, tak ada. Niat, qasad dia tak ada. Pasal apa? Dia perlu untuk dihilangkan. Okey. Sesuatu yang cair seperti air mawar atau cuka tidak boleh jadikan alat untuk beristinja. Macam roti gardenia tadi pun tak boleh lah. Walaupun dah expired. Kan? Tambah hak naik kulat lagi tak boleh lah. Kan? Dia tinggal kulat dalam tu jenis garu pula lagi. Kan? Maka di situ tidak dia boleh jadikan alat untuk istinja. Tidak boleh jadikan alat sebagai alat istinja sesuatu yang terkena najis seperti kayu yang terkena najis. Kayu tadi dah yang terkena najis, tiba-tiba kita pun cari dia. Okey. Dengan kayu tadi. Jadi harusnya beristinja dengan air mutlak yang merupakan hukum asal yang mencucikan najis, dan harus juga beristinja menggunakan semua benda yang lagi keras, lagi kesat, yang boleh menghilangkan najis seperti batu, daun dan seumpamanya. Daun pun boleh. Tapi bukan daun yang boleh mudaratkan kita. Dia basuh gunakan, dia istinja dengan daun tebu, daun buluh. Tu tak boleh ha. Apa gajah? Daun gajah apa tu? Hak gatai tu. Dilatang gajah. Hak gatai tu. Hak gatai tu kena daun tu seminggu tak tidur. Apa gajah dia panggil, daun gajah apa tu? Tak boleh. Nama apa pun saya tak tahu lah tu, tapi gajah-gajah lah. Yang tu tak boleh sebab dia boleh memudaratkan. Tapi yang paling afdal ni, beristinja ni, ialah dengan batu dan seumpamanya terlebih dahulu, kemudian menggunakan air. Ini kerana batu boleh menghilangkan zat atau ain najis tersebut, dan air yang digunakan sepanjang pula akan menghilangkan kesan tanpa bercampur dengan zat najis tersebut. Yang paling baik ni, beristinja ada batu. Buang dulu. Contoh ada lagu tu. Lepas tu baru kita basuh dengan air. Itu yang paling baik lah. Cuma kita tak pakai sampai 2. Kan? Tak pakai sampai 2. Satu dah cukup. Kalau dia nak gunakan salah satu daripada keduanya, maka menggunakan air saja adalah lebih afdal, utama, kerana ia menghilangkan zat dan kesan najis, berlainan dengan yang sebenarnya hanya menghilangkan akan zatnya. Jadi mana di situ dia ada hukum dia yang tersendiri. Maknanya kalau ada air dan juga batu, cantik guna batu dulu, baru kita guna air. Okey. Masa kita istinja ni wajib, iaitu apabila najis tersebut itu basah, sunnah yang disuruh najis tersebut itu kering. Mubah harus hanya keringat yang membasahi sekitar kubul atau dubur. Ada peluh pula tepi-tepi tu. Peluh. Yang tu pun sunat, harus untuk kita basuh. Tak nak cek tu balik lagi pegang basah tak? Depan ke belakang. Dua-dua. Kubul atau dubur. Dia rasa macam peluh. Dia ada macam ayak. Tapi ayak tu bukan keluar daripada saluran tu. Dia main ikut tepi-tepi tu ayak. Kan? Okey, jadi maknanya untuk kita beristinja itu tidak boleh jadikan sebagai alat istinja
sesuatu yang terkena najis seperti batu yang terkena najis. Sesuatu najis seperti tahi yang kering. Tahi yang kering, tahi lembu kering. Oh, tengok kering elok kita pun ambil lap. Oh, tak boleh. Najis yang kering pun tak boleh. Okey. Dan juga suatu yang tidak boleh menanggalkan najis seperti tanah yang lembut lagi perui, atau suatu yang lembut dan licin seperti buluh. Batang buluh, bahaya tu. Dengan tajam, dengan gatai, itu tak boleh mudaratkan. Kan? Tapi kalau buluh itu dibelah, bekas belahan itu boleh jadikan alat istinja. Jangan tajam tu lah. Tinjak putih sekerat. Cari tahu mana. Banyak kena dengan buluh tadi. Yang boleh mudaratkan tak boleh. Suatu yang dihormati, tak boleh juga makanan anak adar, roti kering selaginya ia tidak hangus. Tapi kalau kita bakar roti kering bagi hangus, itu boleh pula. Kalau dia ni orang tadi, bakar berkerah tu. Memang tak boleh makan lah. Boleh. Sebab memang kita tak makan dah benda tu. Tak dihormati dah. Suatu yang menjadi makanan jin seperti tulang walaupun telah dibakar hangus kerana ia masih lagi dianggap sebagai makanan jin. Ini dalam kitab Matlul Badrain. Suatu yang menjadi makanan jin tulang walaupun telah dibakar hangus, itu makanan dia. Yang ni pun kita tak boleh lah. Tonyoh lagi dia makan pula. Kacau. Dia kata tulang ni jenis lain kot. Kan? Jenis lain kot. Tulang biasa tak ada bau. Tulang ni sakan. Rupanya kawan tu duk pakai tulang. Naya tu. Naya kawan tu. Jadi makanan binatang tu, rumput dan sebagainya haruslah bersiap dengannya. Kalau makanan binatang itu boleh. Okey. Dan sekiranya menggunakan batu atau seumpamanya itu, maka disyaratkan benda yang digunakan itu adalah kering dan ia digunakan sebelum najis yang keluar daripada kubur dan lubut itu menjadi kering. Kalau dah jadi kering tak boleh. Walaupun kita kikih dia tu, dia ada kesan masa basah keluar tu. Dan disyaratkan jua najis yang keluar itu tidak mengalir keluar daripada papan punggung atau alat kemaluannya dan tempat keluar kencing orang perempuan. Jua disyaratkan najis tersebut tidak berpindah pada tempat terkena najis ketika air keluar. Kalau dia dah meleleh sampai ke paha, tu tak payah. Dia duduk di lengkap kubul dan juga dubur. Kalau meleleh pergi sampai ke paha, tu tak payah. Tu nak istinja ke mana tu? Dia meleleh sampai ke lutut tu. Tarik naik kan. Tu dia. Alat situ saja yang mana istinja itu jangan berpindah pada tempat terkena najis ketika ia keluar. Sebab itu yang disebutkan istinja itu asal perkataan yang bermakna an-najah. Najah dia menghilangkan benda yang tak baik. Sebab tu istinja menghilangkan benda yang tak baik yang keluar daripada saluran yang saya sebutkan tadi, benda yang menyakitkan. Itu yang Nabi ajar, azhaba annil aza. Alhamdulillahillazi azhaba annil aza. Ya Allah, bersyukur padamu ya Allah kerana telah menghilangkan benda yang menyakiti. Itu yang saya kata, kalau seminggu tak boleh kencing, tuan-tuan, Allah, kembang muka, ayak naik muka. Tu dia. Tu baru kencing. Muka labang ayak besar, berak, lagi teruk. Naik berkilo-kilo, timbang tu dia, 10 kilo naik. Rupanya tak buang seminggu. 10 kilo. Semuanya itu nama dia istinja. Kita mencari jalan untuk menghilangkan benda yang menyakiti. An-najah. Itu maknanya istinja tadi. Dan begitu juga disyaratkan bilangan batu atau benda lain yang boleh buat istinja tidak kurang daripada 3 biji, dan sekiranya masih belum bersih maka ditambah bilangannya dan disunatkan menggunakan dengan bilangan ganjil seperti 5, 7 dan seumpamanya. Karena Rasulullah SAW yadkhulul khala wa ahmilu ana wa ghulamun najwi idawatan min ma'in wa anazah wa yastanji bil ma'. Rasulullah masuk ke dalam tandas dan aku bersama seorang budak yang sebaya dengan kumbar sebekas kecil air dan sejenis besi yang pendek. Lalu Rasulullah SAW bersijak dengan air. Kata Nabi SAW, al-ghaid wa amara di ain atiyahu bi salati ahjar. Nabi telah datang ke tempat yang rendah, yakni untuk qada hajat, lalu bagi dia menyuruh aku mendatangkan padanya akan 3 biji batu.
Jadi maknanya penggunaannya itu bilangannya adalah ganjil dan juga menggunakan kalau batu itu 3 biji batu. Memadai istinja dengan menggunakan air atau 3 biji batu atau sebiji batu yang bertiga penjuru yang suci dengannya dengan 3 biji batu atau 3 penjuru. Pada tempat istinja melainkan kesan yang tertinggal tidak dapat dihilangkan kecuali dengan air atau tembikar yang halus. Itu juga adalah dibolehkan. Dan kita juga kena ingat apabila kita buang angin, orang dah panggil kentut lah, yang tu pun seboleh mungkin kita beristinja lah. Pasal apa? Angin saja keluar. Kalau angin saja keluar, memang tak meninggalkan najis. Tapi banyak juga waktu kita buang angin, hak lain keluar sama. Pasal tak? Balik lagi, suara jari masuk, tuan-tuan buang angin, kentut, tuan-tuan angkat jari tengok, ada kuning tak? Tak nak cek no? Lagi balik cek. Hak kita lah, hak bini pun boleh, yang try tengok. Kalau nak buat lah boleh, hak bini pun boleh, kalau dia mau lah kan, dia tu dia tengok penuh kuning. Rupanya angin yang kita buang tu bukan angin saja. Dia ada angin. Kadang-kadang serpih. Orang Kedah panggil serpih tai. Kuning tu serpih tai, tuan-tuan cium tengok. Wangi ke tak? Dah try buat sini. Sebab tu dia kata di sini, apabila kentut pun istinja lah kita. Kadang keluar ayak pun ada. Hak teruk keluar lendiang. Tu dia tak tahulah, tanya doktor tengok. Ada orang kentut keluar lendiang. Dia keluar serpih sekali tu. Kadang-kadang apa tak keluar, biji jabai keluar. Tang mana mai biji jabai tak tahu. Angin tolak biji jabai keluar. Kan? Bini kata ni awak ada biji cabai. Tak tahu kentut pun keluar biji cabai. Makan cabai, memang makan cabai, tapi takkan kentut pun keluar. Angin tolak, boom. Pressure dia kuat, biji cabai pun keluar. Cium tengok, bau. Bukan bau cabai. Bau belacan kot tu. Bau belacan. Rupanya buang angin pun kena cek. Kan? Tak tahu, saya tak pergi balik cek. Ini pasal ini merupakan satu yang najis. Angin keluar tak najis. Angin membatalkan wudu. Tetapi yang najisnya bila bersama angin itu ada benda lain keluar. Sama ada ayam, sama ada lendiang, sama ada serpih. Kuning ni tengok tu dia. Aku tak pernah cek, ustaz tu kata punya betul. Sebab tu kita tengok kita punya seluar dalam tu kita. Kadang-kadang dia ada tinggal kesan tu. Kita tak pernah tengok. Pakai basuh tu. Balik masa buang tu tengok. Tengok orang cium dulu pun dah. Itu budak-budak dulu lah sekolah. Pasien dia pun ada. Nak cek boleh pakai tak boleh pakai. Okey. Nak sip pun. Sehari orang pakai sampai 2-3 seluar lah. Dia satu tu kadang 2-3 hari boleh pakai. Tak, ni okey lagi. Ni okey lagi. Kan? Bau tak boleh. Hak buang angin tu boleh jadi keluar. Benda tu yang ada bau tu. Dia melekat, kuning, yang melekat berayak, kan? Tu yang hak tu koyak orang tu saya kuat sangat tu. Tapi hak koyak tu sedap pakai tu. Koyak tu sedap pakai. Orang hak jenis pakai lah. Tapi hak jenis tak pakai tak juga. Saya dulu ada pok menekan cerita bila. Ni hujung nak habis ni. Sejam dah. Pok menekan saya ni dia pergi berubat. Penyakit gatal kulit. Bila penyakit gatal kulit, bomo tu kata apa? Haji, saya nak abang lah. Haji ni sebenarnya gatal bukan pasal apa. Ada orang duk buat kat haji ni. Awak dia buat apa? Dia duk ambil seluar haji hak dalam tu, dia pun duk rebus. Tu yang panas tu. Gitu pun boleh lah dia kata. Pok menekan saya kata, siapa saya balik dulu. Tak habis tu. Rupanya pok menekan balik dia abang kat bini, dia kata, adakah bomoh tu kata. Dia ambil seluar dalam aku, dia duk rebus sebab tu aku gatal. Awak faham? Aku seumur hidup tak pernah pakai seluar lah. Bomoh jenis tu pun kadang-kadang kena peringat. Muhung je.
Main ikut mana pula seluar aku jenis tak boleh pakai. Jodoh contoh, ada orang tak boleh pakai. Ada orang tak boleh pakai jerat saja. Hak ketat-ketat dia tak boleh menyawa tau. Oh, nak menyawa juga dia pun. Kan? Tu yang pakai hak jerat tu. Tengah orang jerat pun tak ada. Jerat pun tak ada. Saya nak ingat tu lah, kata tuan pakai jenis kain pelikat, hak seluar jerat tak ada. Tuan-tuan kena beringat. Tuan-tuan jangan duduk sebelah orang yang mangkit rokok, sujud, lambat. Tambah-tambah hak muatan lebih. Kita mangkit berdiri betul dah. Dia tak mangkit lagi. Rupanya dia tu tertekan kita punya kain. Kita mangkit, kain tak mangkit. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tu kena pakai jerat juga. Kan kita mangkit siap dah. Tak kawan sebelah tekan kain kita pasal dia lambat sikit. Dia tekan-tekan tu kita mangkit, kain kita tak mangkit. Jerat tak ada. Tu kena pakai juga jerat. Paling kurang pun. Jenis celapak turun. Pasal apa? Kita yang naik, kain tak naik. Kau duk tekan tu tahap awal kan? Bukan boleh tentu juga. Tu kena peringat. Hak jenis tak pakai hak jerat, silalah pakai. Kalau jenis pakai kain pelikat. Kan? Pasal apa? Takut kita naik, kain tak naik. Kawan sebelah pun kadang dah tahu tu dia pun tak pakai lagi. Saja kawan. Padan lah. Jadi, buang angin tu pun salah satu daripada perkara yang perlu kita ambil berat. Mungkin muda-muda dulu kita kalau angin keluar, angin saja. Tapi kalau rata-rata umur kita dah 40, 50, hak 60, tambah hak 70 tu, dia punya apa? Osha pun dah kacau. Dia punya tu, nak rat pun tak boleh pergi lah. Oi, dulu kalau keluar keras mana pun patah, putui. Lah tak keras mana pun tak putui lah. Duk terak ambil keluar, rat tak boleh pergi lah. Tambah buah sel, dia kembang habis kiri kanan tu. Nak rat apa? Buah sel. Tu yang dia keluar habis tu. Sebab tu bila buang angin, cek balik. Angin saja keluar, ataupun ada serpih keluar. Serpih ni biasanya serpihan tu lah, kuning-kuning tu. Kok tuan-tuan tak confirm, kuning ni apa? Cum. Dia tu. Kalau hidung sumbat, ada kawan, cari dia sat. Kok lah kawan mau. Aku ni minta maaf lah, ada serpih apa pula ni. Contoh, kau hang boleh try tengok kot. Kawan kata serpih apa, mai aku nak tengok. Itu contoh. Ada orang boleh buat begitu, kawan sejati. Depa lah kata. Sampai terang tu. Tapi tak apalah kalau ada bini, suruh dia lah try tengok. Dia tahu, faham ni tak ada hal lain lah. Kuning tu serpih. Kita ingat kuning tu mai pada mana? Daripada mana ia datang. Biasanya keluar angin saja, tapi keluar dengan warna kuning. Itulah najis. Sebab tu kalau buang angin, pergi basuh lah. Tama-tama kalau tuan-tuan balik test lagi, memang saya kata tu betul. Basah pula tu. Orang buang angin, keluar angin, dia keluar ayak. Keluar ayak sekali. Ayak tu lendiak pula. Cum sekali lagi. Confirm. Sebab benda tu najis. Sebab bila duduk di seluar kita, ataupun duduk di tempat keluar angin tu, dia melekat situ, kita semayang, mayang kita dalam keadaan najis, walaupun ambil semayang. Sama tuan-tuan kita pergi buat ihram, buat haji umrah, ikan ihram. Kita duduk jalan banyak tu. Jalan banyak tu, kalau takat peluh tak apa. Orang Kedah panggil peluh apa? Peluh pungkung. Takat peluh pungkung tak apa. Tapi kalau keluar pada saluran najis tu, itu najis. Peluh pungkung tak ada bau. Ni kasar sikit lah. Tapi kalau keluar pada tu, confirm bau. Sebab makanan kita daripada dalam. Dia keluar pada bawah tu. Maksudnya makanan kita diproses apa semua tu. Dia bercampur habis. Kan dengan adanya sistem asid dalam badan kita, campur habis angin dan sebagainya. Penghadaman tu, dia keluar apa semua tu. Yang keluar tu semua najis. Ayak ke, lendiak ke. Dan kita kadang-kadang kita berjalan. Sebab itulah saya kata tadi, dia kurang lah dia punya apa? Orang panggil apa sini? Haji? Kemut. Kemut. Dia tak boleh pergi dah. Mai tua ni, dia loose. Lu rasa macam kemas lagi. Tak boleh pergi lah, tua. Kan? Tu dia keluar tu. Kita berjalan pun, dia boleh keluar. Kalau kita pergi haji umrah kan, dalam kain ihram, kita berjalan, tawaf banyak kali apa semua tu, kalau boleh, cek dulu.
Kalau buang angin, kompom dulu. Ada pun pergi basuh dulu, ambil yang lain. Pasal banyak benda tu dia boleh keluar cara tak sengaja. Kami muda lagi umur 30. Kalau 30 biasanya okey. Kan tak ada masalah apa. Memang kejap. Kan? Semelit pun putih gitu ya. Semelit pun putih tu. Sakano cara tu. Mai tua tak ada semelit pun tak ada apa dah. Tak boleh pi. Tu yang keluar angin, keluar air, keluar sapi. Maka kentut itu juga buang angin, maka di situ juga kita perlu untuk menyucikan. Terutamanya kalau kita meyakinkan yang keluar itu bukan sekadar angin. Angin tak najis. Angin tak najis. Tapi kalau bersama angin itu yang najis. Dia lekat di seluar kita. Kan? Lekat di saluran luar kita tu, itu semua najis. Tuan-tuan balik cek sendirilah. Kan? Bulan depan abang saya betul ke tak? Oi, kuning Ustaz. Saya baru tahu bila test tu. Baru tahu. Tapi test tak ada apa. Maksudnya clear lagi. Boleh tambah seorang lagi pak. Boleh lagi ya. Kalau tak ada kuning, mau keluar pun kuning tak payah tambah lah. Tak betul tu. Contoh. Tak betul. Dia cakap ni kadang-kadang dia ada dipanggil. Saya sebut baru ni di mana tak? Tauriyah. Tauriyah ni kadang-kadang kita bercakap satu kataan makna dua. Tuan-tuan nak faham mana-mana? Satu kataan makna dua. Tapi dalam agama kita, tauriyah ini dia ada hukum. Tauriyah ni asal kalau kita sebut dia bentuk perkara yang cakap tak betul. Tetapi ada makna yang betul. Contoh Nabi Ibrahim AS. Masa dimasukkan ke dalam api oleh Namrus. Tiba-tiba Nabi Ibrahim keluar, seurat rambut pun tak terbakar. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Namrus tengok-tengok, marah. Kejar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sampai ke Mesir. Raja pada waktu tu, Mesir, siapa yang mai dengan bini, kompom bini itu akan dirampas. Nabi Ibrahim bawa isteri yang bernama Sarah. Bila sampai di Mesir, Raja, Sarah pun comel. Isteri Nabi Ibrahim. Seorang lagi, nama dia Hajar. Tu yang Nabi Ibrahim tinggal biwadin ghairi zar'in tu. Yang banyak kawan-kawan kita duk pulang pergi mujahadah, saya sebut. Mujahadah itu tu. Pok-pok mujahadah ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan main-main. 40 hari biasa ya. 4 bulan pun tak ada apa. Kita tak mujahadah ni 4 hari pun pening. Kan? Macam mana di rumah ni siapa nak bagi makan, siapa nak fikir macam-macam. 40 hari bunyi telinga wang. Dia naik kepala pening. Depa 4 bulan pun tak apa. Tu semangat Nabi Ibrahim dengan Hajar tu. Tu tauriah lah tu. Yang faham tauriah. Jadi Nabi Ibrahim kata apa? Ini adalah saudaraku. Sebenarnya adalah isterinya. Raja masa tu, bila dengar saudara, dia pun tak kacau. Bila sebut saudaraku, dua makna. Saudaraku dua beradik, ataupun saudaraku se-Islam. Jadi itu nama dia tauriyah. Nampak macam berbohong, tetapi tidak dicela syarak. Macam dalam fatwa saya baca tu, contoh dia buat tauriyah, bini minta duit kat kita. Abang, mai duit. Cik nak pergi pasar malam ni. Aku 1 sen pun tak ada. Bini kata takkan kot. Awal bulan ni 1 sen pun tak ada. Maknanya dua perkara. Yang pertama, duit 1 sen tu tak ada. Itu tauriah. Lebih dari 1 sen ada. Orang perempuan kena pandai nak minta duit lelaki. Jangan minta aku tak. Abang, duit abang ada banyak anak. Abang ada lah RM10. Mai RM10 tu. Kan? Kalau kita minta RM10, abang mai RM10. Aku RM10 pun tak ada. Maknanya duit 10 tu tak ada. Tapi kalau minta 100 dia bagi maklum. Lelaki kita bukan jenis tu. Minta 100 dia bagi. Tapi minta 10 tak ada. Pasal memang tak ada duit 10. Itu dia panggil tauriah. Nabi SAW satu hari dah berjalan dengan sahabat. Kan? Jumpa orang yang kaum musyrikin. Dia pun tanya Nabi ni. Hampa ni daripada puak mana?
Nabi jawab apa? Nahnu min ma'in. Kami daripada puak ayam. Oh, geng-geng tu kata, oh betul ya, mungkin ada grup ni nama grup apa? Ni mungkin taman ayam kot kalau kita taman lah. Taman Permai, Taman Desa, Taman Harmoni. Betul kot. Kami pada grup ayam. Depa faham kata Nabi ini daripada suku Sakat ataupun daripada grup apa? Kabilah. Kabilah ayam. Mungkin nama ayam, tapi yang Nabi maksud ialah semua kita daripada ayam. Semua kita wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy. Semua kita mula daripada ayam. Macam Abu Bakar. Itu nama dia Tauriyah. Tauriyah. Nampak macam bohong, tapi sebenarnya boleh faham dua makna. Abu Bakar dengan Nabi dalam hijrah ke Madinah, jumpa dengan musyrikin tadi lah. Dia tanya Abu Bakar, ni siapa lelaki bersama engkau ni? Dia pun duk cari Nabi kita. Abu Bakar kata, dia adalah rajulun yahdi as-sabil. Dia adalah seorang lelaki petunjuk jalan. Oh, dia pun duk ingat mungkin dia ni pandai bab jalan lah kot. Dia JKR baru no. Ya. Pandai bab jalan ni. Kan, bab jalan lah, buat jalan. Tak mana saja boleh buat jalan. Orang dulu kata buat line tu. Zaman Ustaz Batul 80 tu buat line lah. Ambil mana ni? Buat line lah. Buat line lah. Dia kata buat jalan lah. Kita pun ingat buat line tu apa dia. Tu dia Tauriyah apa tu. Kan? Jadi, dia pun ingat ini adalah merupakan petunjuk jalan. Maksudnya ialah petunjuk jalan yang selamat. Itu nama dia Tauriyah. Jadi dalam agama ni dia ada bentuk. Kalau orang Melayu kata macam helah lah. Helah. Lepas tu kadang-kadang kita cakap satu makna, satu perkataan dia macam dua makna. Tuan-tuan nak ambil mana? Macam kadang-kadang saya cakap tu, tuan-tuan nak faham kot mana dua? Faham lah. Saya cakap tu betul lah. Tapi kalau nak faham kot lain, pun tak ada masalah juga. Sebab dia Tauriyah. Dia bentuk kepahaman kita. Kan? Macam orang tua-tua kita pun pandai juga. Pasal apa orang tu gigi dia sakit? Tapi itu dua kalimah, satu makna. Yang hak saya sebut ni, satu kalimah, dua makna. Hak yang ni, dua kalimah, satu makna. Pasal apa gigi sakit? Jawapan dia lambat cabut. Mau kalau cabut awal, tak sakit gigi. Pasal apa ubi kayu dia jadi besar dan keras? Pasal lambat cabut. Mu cabut awal, dia tak keras macam tu. Rebus senang makan. Tengok orang tua-tua. Dua perkataan, satu makna. Tetapi Tauriyah ini, satu perkataan, dua makna. Dia ada beza. Tapi bermaksudnya lebih kurang lagu tu lah. Itu nama dia Tauriyah. Kadang dalam hidup kita pun kita cakap macam tu. Kita bukan nak menipu, kita bukan nak berbohong. Bukan kita cakap satu benda yang tak betul. Tapi ada orang yang boleh faham. Ada orang yang tak boleh faham. Macam orang tua-tua kata, saya sebut dulu lah. Nikmat dunia tuan-tuan cari banyak mana pun, tuan-tuan akan dapat nikmat tu sejengkai. Itu orang tua-tua. Daripada hujung lidah sampai anak tekak kan, sejengkai. Ayam golek, itik golek, ayam golek, kambing golek, sejengkai. Agak-agak tuan-tuan boleh faham tak? Sejengkai kan? Sejengkai kan? Betul? Betul? Tuan-tuan boleh ukur ada? Ada. Daripada hujung lidah sampai engkau. Masuk lepas tengkok. Kan? Masuk lepas tengkok tu memang tak rasa apa. Sebab nikmat dunia sejengkai. Tu orang tua-tua. No, dia pun punya bahasa tinggi tu. Tadi ada orang yang faham bahasa tu. Tapi ada yang tak faham. Oh gitu kan? Tak apa. Ikut kita faham. Itu yang nikmat dunia. Makan sedap di mulut, telan-telan pangku, tak ada apa. Itu yang kata nikmat kita cari. Banyak mana dapat jengkai. Mana kita boleh faham? Faham. Yang tak boleh faham, itu bahasa orang tua-tua. Kepahaman duduk kat kita. Kepahaman. Tambah tu dalam bahasa Arab, kadang-kadang dia perkataan sebut sikit, makna banyak, sebut banyak, makna sikit. Dia ada. Dia semua kepahaman dia. Semuanya itu bergantung pada pemahaman. Okey, Tauriyah tadi ialah suatu yang disebutkan satu kataan, kalimah, boleh faham dua makna. Ini kalau bini minta duit, aku 1 sen pun tak ada. Ataupun aku 10 ringgit pun tak ada. Makna duit 10 tu lah. Bukan makna tak ada duit. Tak ada duit. Duit 10 tu tak ada. Itu contoh nama dia Tauriyah.
Jadi saya ingat dekat tu lah dulu untuk malam ni. Insya-Allah kita jumpa lagi pada bulan yang berikutnya. Moga ada manfaatnya sedikit perkongsian kita. Yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik itu kelemahan saya. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'matika ya rabbana alhamdulillahi wa syukra wa usani ya mu'allim Ibrahim al-hikmata alimna ya mufahim Sulaiman fahimna fahana Sulaiman kul ataikum wa ilma saqana ma Daud jibalu sabbihna wa kunna fa'ilin ya rabb Sulaiman wa Ibrahim rabb Musa wa Isa wa rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min dhumati jahli bi rahmatika ya Muhammad. Allahumma zidna ilma zidna fahma bi rahmatika ya Allahumma nawina bi nuri ilmika wa amina bi rahmatika Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa salim bi rahmatika ya Allahumma inna naj'aluka fi amri alaina wa na'udzubika min syururi. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.